Assalamualaikum. Jadi hari ni kita masih lagi membincangkan tentang penukaran asas. Sebelum tu cikgu nak ingatkan apa yang telah kita belajar. Kita ingatkan balik Kan banyak asas kan, asas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai asas 10 kan, yang mula sekali kan kita belajar tu. Kalau 2, asas 2 ni lah, 3 semua nak ke 10. Macam mana kita buat? Kita buat apa tu? Kita cari nilai tempat kan. Kita cari nilai digit. Mula-mula kita nyatakan nilai tempat. Kalau lupa nanti cikgu ingatkan balik sebentar lalu. Lepas tu kita cari nilai digit dia. Kemudian kita cari nilai nombor dia. Semula kalau asas 2, 3, 4, 9 semua nak ke asas 10. Contohnya, katakan cikgu ambil satu je. Katakan cikgu ambil asas 2. Nombor asas 2 mestilah kurang daripada 2. Contoh apa? 1001. Asas 2. Ni nombor-nombor asas 2 yang kurang. Tengok 1001. Mana ada lebih daripada 2 kan? Yang kurang daripada 2 inilah nombor-nombor dia. Dan kita nak tukar kepada asas 10. Ni cikgu ingatkan balik ni. Jadi apa perlu kita buat? Cikgu besarkan sikit. 1001. Ni kalau nak salin pun boleh jugalah. So sebab dia asas 2, so mulakan dengan nombor 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Ni dah belajar dah. Ni nama dia nilai tempat. Kemudian kita buatlah nilai digit. Nilai digit, apa yang perlu kita buat? Kita darabkan ni. 1 darab 2 kuasa 0. Tekan je kalkulator. 1 darab 2 kuasa 0, 2 kuasa 0, 1. 1 darab 1, 1. Kemudian 2 kuasa 1 ni darabkan ikut yang bawah, ikut darabkan dengan yang atas. Ikut kawan dia. Tekan je kalkulator. 2 kuasa 1 2 darab 0, 0. Yang ni pun darab dengan 0. Apa-apa darab 0, 0. 2 kuasa 3 8. 8 darab 1 dapat 8. Ni adalah nilai digit. Dan nilai nombor kita tambahkan semua kan. 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Jadi kita dapat 9. Jadi asas 2 tukar ke asas 10. Dia jadi 9 asas 10. Tu jawapan dia. Ni dah belajar dah. Cuma cikgu nak ingatkan balik. Kalau nombor depan, asas depan, semua ni nak ke asas 10, kena lalui 3 step ni. Nilai tempat. Kalau dia asas 3, kena buat 3 kuasa 0, 3 kuasa 1. Tengok asas dia. Lepas tu kita cari nilai digit. Nilai digit kita darabkan. Tadi nilai tempat darabkan dengan nombor atas dia tu. Dan yang terakhir adalah nilai nombor. Kita tambahkan semua nombor-nombor atas dia. Dapatlah jawapan dalam asas 10. Ni cikgu padam kalau nak salin boleh salin lah. Nak nampak perbezaan dia. Sekarang ni cikgu terbalikkan pula. Hari tu kita dah belajar kalau asas 10 nak pergi ke depan pula. 10 pergi 2, 10 pergi 3, 4, 5 sampai 10 pergi 9. Arrownya ke depan. Kita buat kaedah pembahagian berulang. Yang macam mana? Yang macam ni. Contoh asas 10. Contoh cikgu bagi. Kejap cikgu tunjuk. Contoh asas 10. Contoh 93. Asas 10 nak pergi ke asas 2. Jadi kena buat pembahagian berulang. Ambil asas 10 tu, yang bahagi secara terbalik tu. Nak bahagi dengan berapa? Bahagikan dengan nombor asas yang mana kita nak tukar. So bahagikan dengan 2. Lepas tu bahagi sampai dapat 0. Cikgu tak tunjuk detail lah. Cikgu terus pergi ke contoh. Ni cikgu nak nampak gambaran kasar. Kalau
asas kecil nak ke 10, macam mana cerita dia? Kalau 10 nak ke asas-asas yang lain, macam mana cerita dia? Okey, hari ni kita nak belajar, boleh tuliskan tajuk dia lah. Tajuk untuk hari ni, penukaran sesuatu asas ke asas lain. Apa tu? Dah ada asas tu, nak tukar ke asas lain. Contoh terus kita tengok, ada 2 contoh. Contoh 1, nombor kita ni 253 asas 6. Asas berapa? 6. Dia nak suruh tukar kepada asas berapa? 9. Asas 9. Jadi kalau tengok contoh tadi, contoh tadi 2, 3, 4 ni nak ke 10 nak ke patah balik. Tapi kes hari ni kita nak belajar, contohnya tadi 6 tukar 9. Bermaksud kita nak tukar sesama asas dia. Hari ni kita nak tukar sesama asas dia. 6 pergi ke 9. Kita nak bermain penukaran asas satu sama lain. Tak melibatkan 10. 6 pergi 9, 9 pergi 7, 3 pergi 4. Tu kita nak tukarkan asas sesama dia. Jadi kalau 6 nak pergi 9, apa perlu kita buat? Dia macam ada transit. 6 dia tak boleh pergi ke 9. 6 dia kena pergi kepada, cikgu buat pecah macam ni lah ya. 6 dia kena pergi kepada asas 10 dulu, barulah boleh pergi ke asas 9. Contohlah macam tadi kan. 5 nak pergi ke asas 3. So asas 5 tu kena pergi ke asas 10, baru boleh pergi ke asas 3. Tu kalau proses nak tukar sesama asas dia. Jadi sebab tu cikgu ingatkan balik, macam mana cara daripada asas tu nak ke 10, macam mana dari 10 nak ke 9. Cikgu nak guna balik kaedah-kaedah tu. Jadi macam mana cara dia? 6 nak ke 10 tadi cikgu dah ajar dah. Cikgu buka balik 6, kalau nombor depan nak pergi ke 10, kena ikut 3 step ni. Jadi kita ulang balik. Ni asas 6. Disebabkan dia nak pergi ke asas 10. Jadi tengok dia asal berapa? Asas 6 kan? Yang asal tu 6. Jadi dia kena buat 6 kuasa kosong. Cikgu padam lah ni. Ni nama dia nilai. Kita tengah buat nilai tempat. 6 asas 10, 6 asas 1, 6 asas 2. Nak ke asas 10 kena ikut step ni. Kemudian nilai digit. Nilai digit, apa nilai digit? Tekan kalkulator yang bawah darabkan atas. 6 kuasa kosong, 1 darab 3 dapat 3. Dia darab. Yang ni pun darabkan. 6 darab 1, 6. 6 darab 5 dapat 30. Yang ni pula 6 kuasa 2 adalah 36. Darabkan dengan 2 akan dapat 72. Dan kita kiralah nilai nombornya. Nilai nombornya kita tambahkan semua. Jadi kita dapatlah jawapan dia 72 tambah 30 tambah 3, kita akan dapat 105 asas 10. Ini baru asas 10. Baru asas 10. Sekarang ni kita daripada 10, tengok soalan, kita nak ke asas 9. Daripada 10 kita berhenti sekejap, barulah pergi ke asas 9. Ingatkan balik, 10 ni 4 poin cikgu ni, 10 nak ke depan, nak pergi ke 9, kena buat pembahagian berulang. Dah lupa dah. Cikgu tunjuk macam mana pembahagian berulang. Cikgu guna marker warna lain lah nak dapat beza dia. Ambil balik 105 tu, kita bahagikan dengan asas berapa? Asas 9 yang kita nak pergi tu. Awak tekan kalkulator 105
bahagi 9. Okey, awak akan dapat, tengok kalkulator masing-masing lah, cikgu tak tulis lah. Okey, kalkulator dapat 11.67. 11.67. Jadi 11 tu, nombor yang depan perpuluhan tu letak di bawah. Cikgu kata perpuluhan tu ada baki. Macam mana nak kira baki? 9 darabkan dengan 11 akan dapat 99. Jadi nombor atas dia tu 105, tekan kalkulator, tolakkan dengan 99 tadi. Jadi baki dia 6. Bahagi lagi sebab 11 tu belum dapat kosong lagi. Bagikan lagi dengan asas 9 tadi. Awak tekan kalkulator 11, nombor dalam bahagikan dengan nombor kat luar 11. 9. Awak akan dapat 1.22. 1.22. Jadi nombor 1 tu letak di bawah. 0.22 tu menunjukkan ada baki. Baki tu kita kira sendiri. 9 darab 1. Ni tepi ni nampak pen cikgu ni. 9 darab 1, 9. Lepas tu atas dia tu. Ni. Atas 1 tu. Bukan 105 dah. 11. Tolakkan dengan 9. Jadi baki dia adalah 2. Okey. Belum sampai kosong. Bahagi lagi dengan 9. 1 bahagi 9 dapat kosong. 0.11. Okey, maksudnya kosong tu kita ambil letak bawah. 1 tu menunjukkan ada baki, tapi baki dia kita kira sendiri. 9 darab kosong, kosong. 1 tolak kosong. 1 yang ni tolak dengan kosong yang tadi hasil darab, dapat 1. Maka bila dah jumpa kosong kat situ, itulah jawapan dia. Jawapan dia hari tu cikgu dah ajar dah. Kita tengok daripada bawah, jawapan dia adalah 126. Asas 9. Jadi cara tulisnya boleh buat macam ni. 253, soalan asal dia 6. Kita tukar ke asal 5, asal 10. Ni tadi jawapan dia. Dan tengok jawapan ni. Yang kita buat bahagi tu 126 asas 9. Inilah jawapan akhir yang perlu kita tulis. Mula pergi ke asas 10 dan pergi ke asas 9. Okey, contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir nak bagi mahir. Sekarang kita ke 5. Nak pergi ke 2. Jadi kita nak tukar sesama asas dia ni kan. So 5 nak pergi ke 2. So kena buat satu-satu. Okey, sekejap. Jadi kita kena buat apa tu, sebab dia asal 5 pergi ke 10 dulu. Asas 5 pergi ke asas 10 dulu, baru pergi ke asas 2. Ni dalam kurungan ni dia nak asas 2. Jadi disebabkan asas 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Dan lepas tu awak darabkan, tekan kalkulator, awak akan dapat 4. Yang ni awak akan dapat 15. Yang ni akan dapat 25 darab 3. 25 darab 3 akan dapat 75. Kemudian tambahkan semua. 75 tambah 15. Hasil darab tadi kita dapat 94. 94 tu asal berapa? Baru asal 10. Jadi 3, 3, 4 asal 5. Kan kita kena, dia tak boleh direct ke 2. Dia pergi ke 10 dulu dan barulah pergi ke asas 2. Kita kat pula. Jadi macam mana asas 10? Okey. Daripada ni, okey, nak patah balik. Tadi pergi ke asas 10. 10 nak ke depan balik. Kena buat pembahagian berulang. Cikgu guna marker apa ya? Marker kuning. Ada kaitan dengan ni. Kalau asas 10 awak salah, semua salah lah. Okey, 94. Sekarang nak bahagikan dengan berapa? Kalau tadi bahagi dengan 9 sebab asas 9. So ni kita kena bahagi dengan 2 sebab kita nak pergi asas 2. Kalkulator sentiasa bermain di tangan. 94 bahagi 2 memang dapat 47. Tak ada titik perpuluhan. Jadi daripada kalkulator 47 tu tulis di bawah.
Kalau tak ada perpuluhan tu tak payah kira lah. Baki dia adalah dia tak ada baki dia sifar. Ni kalau tak ada perpuluhan sebab dalam kalkulator 94 bahagi 2 dapat 47. Okey, bahagi lagi 2. Sebab belum sampai kosong kan kat sini, 47 tu bukan kosong. Bahagi 2, 47 bahagi 2 awak akan dapat 23.5. Okey. Ni cikgu conteng kat tepi ni nak tunjuk kat awak. Jadi 23 ni tulis dekat sini. 0.5 tu ada baki, jadi baki tu kita kira sendiri. 2 darab 23 ni darab akan dapat 46. Cikgu tulis takut lupa. Jadi 47 atas 23 ni tolakkan dengan 46 bagi 1. Teruskan lagi, bahagi lagi dengan 2. 23 bahagi 2 dapat 11.5. Okey, 11 tu kita tulis 0.5 menunjukkan ada baki. Mari kita kira baki dia. 2 darab 11, tepi dia darab dapat 22. 23 atas dia tu, atas sebelah tu 23 darab tolak 22 dapat baki 1. Bahagi lagi. Okey, 11 bahagi 2 dapat 5. Oh, dah nak habis dah bateri, cikgu cepat sikit 5.5. So ambil 5 ni. Okey, baki kita kira sendiri. 2 darab 5 10. 11 tolak 10 baki 1. Bahagi lagi. Selagi belum jumpa kosong, bahagi lagi. 5 bahagi 2 dapat 2.5. Okey, 2 tu tulis kat sini. 0.5 tu menunjukkan ada baki. 2 darab 2 4. 5 atas tu tolak dengan 4 tadi dapat baki 1. Oh, penat, bahagi lagi. Okey, bahagi lagi 2. 2 bahagi 2 kalau tekan kalkulator dapat 1. Tak ada perpuluhan. Jadi 1 dia tak ada perpuluhan. Menunjukkan baki dia kosong. Bukan kosong yang ni. Kita nak tengok 1 tu yang kosong. Bahagi lagi. 1 bahagi 2. Barulah jumpa 0.5. Lega dah. So kat situ kosong, kita tulis kat situ 0.5 menunjukkan ada baki. Okey, walaupun dia kosong, baki kena kira. 2 darab kosong, kosong. 1 tolak kosong. 1 ni tolak dengan kosong, baki dia 1. Bila dah jumpa kosong kat situ, dah kira baki, dah cukup berhenti. Jadi jawapan dia berapa? Daripada bawah ke atas. Jadi jawapan dia kita sambungkan. Ni jawapan dia kan. Okey, tadi 5 pergi ke 10, 10 pergi ke, ni jawapan dia muat tak? 1 kosong daripada bawah. 1 kosong. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Akhir sekali kosong. Kita ambil yang ada baki. Jadi jawapan dia adalah 1 kosong 1 1 1 1 kosong. Itulah cara kalau kita nak menukar sesuatu asas kepada asas yang lain. Macam 5 nak pergi ke 10. Okay, 5 nak pergi ke 2. Tadi 6 nak pergi ke 9. Kita main tukar-tukar asas sesama dia. So ingat, kena pergi ke asas 10 dulu, barulah pergi kepada asas yang dia nak. Okay. Alright. Okay, mohon salin dalam buku Math 1.